Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kali ini saya nak kongsikan dengan anda semua beberapa tajuk sebagai persediaan untuk anda menghadapi exam para perubatan yang mana jangkaan saya adalah dalam bulan 2 lah. Bulan 2 ataupun bulan 3. Jadi seperti saya janjikan, sesi ini saya rakam terlebih dahulu oleh kerana ada masalah teknikal dan juga kesibukan jadual saya lah. Jadi pada video rakaman ini agak ringkas saja. Jadi pada malam ini saya nak cerita tentang sebenarnya tajuk pengetahuan am ini lah satu tajuk yang banyak menggagalkan para calon kerana tajuknya begitu luas sekali lah. Tajuk berkaitan dengan kesihatan awam ni satu tajuk yang luas sekali. Namun kita cuba buat persediaan dengan melihat kepada soalan lepas dan benda-benda yang kita rasa akan ni lah. Jadi ini bukan bukan tajuk sport tapi sebenarnya untuk kita ulang kaji, tambah pengetahuan kita, dan info ni sebenarnya akan berguna bukan hanya untuk exam ni saja, tapi sekiranya anda lepas exam ini ianya berguna juga untuk peringkat temuduga nanti. Jadi kita lihat tajuk kita pada malam ini adalah saya nak cakap sikit tentang influenza. Influenza, kita tengok kepada saya nak share sikit apa yang sudah saya sediakan, iaitu ini dia lebih kurang. Okey, soalan-soalan lazim penyakit influenza. Soalan lazim yang biasa berkenaan dengan influenza. Sebelum itu, kita lihat apakah itu gejala influenza. Secara kebiasaannya, gejala influenza ini bermula 1 atau 2 hari selepas dijangkiti dan ianya meliputi demam, selsema, sakit tekak, batuk, sakit kepala, sakit badan, sukar bernafas, cerit-berit dan sakit perut, khususnya kepada kanak-kanak. Kerap kali jangkitan virus influenza ini menyebabkan gejala jangkitan yang ringan pada orang yang mempunyai tahap imuniti badan yang baik. Okey, itu gejala influenza. Tengok slide seterusnya ialah berkenaan dengan adakah terdapat rawatan. Secara amnya terdapat rawatan yang berkesan bagi merawat jangkitan influenza, di mana salah satu daripada pilihan rawatan adalah dengan menggunakan ubat antiviral. Ia tertakluk kepada hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh pegawai perubatan yang merawat. Rawatan segera adalah penting bagi mengelakkan komplikasi penyakit. Ini sebenarnya slide saya ambil daripada laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, influenza. Soalan lazim penyakit influenza. Mengapakah vaksin influenza perlu diambil secara tahunan? Vaksin influenza perlu diambil secara tahunan kerana formulasi vaksin influenza perlu dikemaskinikan berdasarkan saranan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO bagi memastikan kandungannya sepadan dengan virus influenza yang dianjurkan menular setiap musim. Ini disebabkan oleh perubahan yang berlaku pada struktur virus influenza secara berterusan. Dan proses ini dikenali sebagai antigenic drift. Jadi influenza ni sama juga dengan macam COVID-19 lah. Bila keluar varian yang lain, maka mereka perlu tambah baik vaksin yang ada lah. Jadi cumanya influenza ni kadar yang membawa kepada kematian tu tidaklah macam COVID-19. Okey. Selanjutnya kita lihat kepada golongan yang berisiko.
golongan yang berisiko, kita besarkan sikit. Okey, golongan yang berisiko tinggi mendapat komplikasi jangkitan virus influenza ni macam lebih kurang macam selsema lah, cuma ianya bukan selsema biasa. Okey, ini potensi golongan yang berisiko tinggi. Kita ada yang berisiko rendah, berisiko tinggi. Berisiko tinggi sini dikatanya ialah kanak-kanak bawah 5 tahun, wanita hamil, warga emas 65 tahun dan ke atas, pesakit kronik kencing manis, darah tinggi, asma dan lain, obes ni kegemukan, dan juga bagi mereka-mereka yang rendah daya tahan badan. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 disebut kat sini golongan berisiko. Jadi kalau soalan nak keluar, dia akan tanyalah yang manakah yang berikut bukan golongan berisiko tinggi mendapat virus influenza jangkitan. Jadi anda kena tahulah. Kalau dia bagi kanak-kanak bawah 5 tahun, ya. Wanita hamil, ya. Kalau kita kata warga emas 60 tahun ke atas, dah salah lah. Yang sebenarnya warga emas 65 tahun ke atas. Itu salah satu bila kita lihat pada tajuk ni, kita cuba fikirkan kemungkinan soalannya macam mana yang akan keluar. Biasanya begitulah penyakit-penyakit yang ni, yang soalan-soalan bentuk yang katanya ialah golongan yang berisiko mendapat penyakit tersebut lah. Kalau influenza, ini risiko dia. Kalau kencing manis, darah tinggi, dia ada golongan-golongan dia lah. Okey, kita tadi kita sebut dalam bentuk slide yang tertulis, dalam bentuk infografik. Jadi sakit sebab influenza, penyakit disebabkan oleh sebab influenza yang mendekati saluran pernafasan. Jadi ini gejala-gejala dia. Biasalah gejala-gejala dia. Besarkan sikit, okey, demam, batuk, sakit tekak, sakit kepala, sakit badan, hidung tersumbat. Jadi kita perlu segera berjumpa doktor sekiranya gejala bertambah teruk. Elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai jika bergejala. Dia sama juga dengan COVID-19 sebenarnya. Influenza ni, dia mudah berjangkit. Jadi kita perlu elakkan tempat-tempat yang mana mudah merebak virus inilah, virus influenza. Okey, langkah-langkah pencegahan. Kat sini disenaraikan ada 4 ada 4 langkah-langkah pencegahan influenza. Pertama, tutup mulut dengan tisu, sapu tangan bila batuk atau bersin. Nombor 2, tutup mulut dan hidung dengan topeng muka. Kerap cuci tangan. Dan keempat, dapatkan vaksin influenza di fasiliti kesihatan swasta. Jadi kan anda lihat dekat sini bahawa langkah-langkah pencegahan influenza COVID-19 ni ada persamaan dia lah. Memang pun sebab kalau kira kajian dia kata mungkin akan datang ni kombinasi antara flu, influenza ni singkatan dia flu lah, semua dengan COVID-19. Jadi untuk kesihatan awam ni benda-benda yang asasnya lah dari segi apa, kita menjaga penjarakan, pakai penutup mulut dan hidung dan sebagainya lah. Jadi itu ialah tentang influenza. Saya rasa itulah lebih kurang sedikit tentang influenza ni sebagai permulaan untuk kita ulang kaji. Jadi kalau kita dapat simpulkan lah, influenza ni ianya sama dengan gejala COVID-19, coronavirus. Cuma bezanya dari segi kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dan influenza ni. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada sejarah dunia dulu pernah berlaku pada tahun awal 1900 pernah berlaku wabak tersema yang membawa kematian lah. Jadi
yang sebab virus yang menyebabkan penyakit ni dia sentiasa berubah-ubah lah. Macam kita lihat pada COVID-19 macam-macam variant kan. Kita ada variant Delta, yang terbaru ni Omicron kan. Jadi untuk mencegah dia, kena selain kita menjaga fizikal, kita kena ada vaksin yang dapat meningkatkan daya ketahanan. Ada beberapa calon juga bertanya kepada saya, adakah contoh soalan untuk mereka buat persediaan ataupun rujukan. Jadi saya ada satu, saya share ni, saya ada buat satu post dalam saya punya di laman web saya. Ini laman web yang saya sediakan untuk sebagai rujukan ni lah, sebagai kalau nak tahu lebih kurang apa dia pasal separa perubatan ni, anda boleh lihat kat sini lah. Dia punya sikit lebih kurang tentang separa perubatan ni. Sekejap ya. Dia punya apa dia bagi yang kali pertama mendengar ataupun nak mohon separa perubatan ni, boleh baca post inilah. Boleh baca post ini, di mana dalam post ini saya ada ceritakan lah beza, anda kena bezakan separa perubatan ini dengan jawatan-jawatan dalam SPA. Jadi lain yang SPA. Sama ada technical silap dia begini. Okey, dia ada, kalau jawatan-jawatan lain, bila anda mohon tu kira anda mohon untuk terus bekerja, sedangkan untuk separa perubatan ni dia ialah anda perlu lalui latihan dulu. Latihan dia ada dua, satu taraf diploma dan yang kedua taraf sijil. Yang menariknya ialah anda dapat elang bulanan sepanjang kursus yang dijalankan lah. Dia ada 10 kat sini, anda boleh baca, dan syarat-syarat dia ada dinyatakan kat sini. Yang asasnya ialah yang mana kelulusan akademik yang perlu anda penuhi, dan juga dari segi umur lah. Umurnya tak kurang dari 17 tahun dan tak melebihi 25 tahun. Kalau bagi taraf sijil pula kita ada dua jawatan, pembantu pembedahan dan juga pembantu kesihatan lah. Jadi bagi mereka yang telah memohon bagi untuk sesi ambilan 2022 Julai ni, anda boleh buat persediaan lah, persediaannya. Jadi untuk kita sampai kepada jadi sebagai pelatih para perubatan ni, anda kena lulus peperiksaan, anda kena lulus temuduga, kemudian anda kena menamatkan latihan lah, sama ada 3 tahun ataupun 2 tahun untuk sijil. Dekat sini ada boleh baca syarat-syarat dia, dan ini adalah saya share kat sini adalah format exam yang dia sebenarnya format exam separa perubatan ni dia berubah dari tahun ke tahun. Kalau dulu tahun 2017 format dia bukan macam ni, dia ada panggil macam ujian saksiah lah, macam psikometrik kan. Jadi cuma bagi ambilan Januari tahun ini yang baru ni, yang telah laporkan diri minggu lepas, mereka bagi peringkat diploma diuji dengan 2 section, perkataan am dan kefahaman bahasa Inggeris. Manakala bagi peringkat sijil ialah ujian psikometrik. Okey, anda boleh baca kat sini. Jadi inilah format soalan tahun lepas. Okey, untuk peringkat diploma ya, ada 2 section, 50 soalan.
pengetahuan am dan 20 soalan kemampuan bahasa Inggeris. Kat sini juga saya ada share beberapa contoh soalan yang boleh tengoklah. Contoh soalan dan jawapan dia misalnya numernya adalah jangkitan kemampuan pada paru-paru, bahagian dicantik ialah A1 pundi-pundi udara, 2 saluran pernafasan, 3 kerongkong, 4 tekak. Jawapan dia adalah 1 dan 2 pundi-pundi udara dan saluran pernafasan. Contoh kedua, berikut adalah simptom keracunan makanan kecuali pening, sakit kepala, muntah-muntah, berpeluh. Yang ketiga, darah tinggi berlaku bila terkena. Ini benda-benda basic lah, anda kena tahu bila darah tinggi, darah rendah, macam mana tekanan darah dia, apakah suhu minimum bagi orang yang normal kan. Jadi inilah contoh soalan yang pernah keluar, anda boleh tengok balik. Ada lebih kurang, kalau tak silap saya tengok balik, ada lebih kurang 9 contoh soalan. Dan seterusnya adalah soalan bagi kefahaman bahasa Inggeris, juga ada beberapa soalan untuk anda biasakan. Kita nak biasakan supaya kita, bila kita dah biasa dengan soalan, macam mana ambil SPM juga, bila anda dah biasa dengan soalan, jadi bila keluar tu anda dah tak terkejut lah. Tak terkejut. Ini ialah soalan bagi bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris section dia ada lebih kurang. Untuk contoh soalan yang ambil peringkat sijil, anda boleh klik, dia ada bagi link kat sini. Anda klik di sini untuk ni. Itu lebih kurang anda boleh baca kan, ni dia punya boleh baca tentang inilah. Dan kalau anda perlukan panduan rujukan, anda boleh lihat pada sini ada di sini, inilah rujukan dia. Rujukan dia anda boleh tengok. Okey. Ini orang yang telah dulu yang bagaimana bila anda ada rujukan untuk persediaan, anda akan lebih confident, anda akan lebih yakin. Dan ini bukan soalan sport, ini lebih kepada membantu anda mempersiapkan diri. Tapi insyaAllah itu ikhtiar lah, macam juga kita dulu SPM kita beli rujukan soalan-soalan untuk latih dan juga ingatan lah. Jadi itu saja lebih kurang ini saya boleh tunjukkan untuk bagi-bagi yang mereka yang yang tadi link untuk tadi untuk yang saya bagi, ini link dia ni, untuk link yang post tadi tu, anda boleh tengok balik dia punya contoh soalan lah. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ini sebagai permulaan. Saya harap dapat membantu anda, dan kita jumpa lagi dalam sesi yang lain untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.